Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Muhammad Ibrahim Muhammad Nasir dari Sektor Pendidikan. Majlis mempersilakan. Amin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin Nabil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh kerendahan hati kami menadah tangan bersyukur kehadap-Mu di atas nikmat kehidupan dan kesihatan yang kami kecapi setiap hari. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kurniakanlah kami tekad dan semangat yang tidak pernah padam untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan keikhlasan agar dapat menghasilkan mutu kerja yang berkualiti dan mampu memenuhi kehendak para pelanggan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa, bimbing dan restuilah kehidupan kami, terutama semasa melaksanakan tugas harian kami. Teguhkanlah sifat integriti dalam diri kami untuk mencintai dan menyempurnakan amanah, membenci rasuah, menghindari segala bentuk penyelewengan dan salah guna kuasa, serta mengatasi segala bentuk kelemahan agar rezeki yang kami terima adalah rezeki yang halal dan penuh keberkatan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kekalkanlah pemufakatan dan budaya kerja sepasukan dalam kalangan kami. Suburkanlah hati kami nilai cinta dan kasih sayang, kegembiraan dan kebahagiaan, serta saling menghormati sesama manusia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami sedar cabaran pekerjaan kami semakin berat. Justru itu jangan biarkan kami dalam keadaan lemah dan putus asa. Anugerahi kami kekuatan fizikal, ketahanan mental, kematangan emosi dan kemantapan rohani agar kami mampu memberi khidmat bakti yang terbaik bagi mengangkat maruah dan imej jabatan kami. Lindungilah kami dari sebarang fitnah, bencana dan perpecahan yang boleh menggugat kekuatan kami. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat datang ke Majlis Perhimpunan Bulanan Jun Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Seterusnya, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Roslan bin Diming, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Merangkap. Pengurusi bersama Majlis Perhimpunan Bulanan Jun Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah khatamil nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berusaha Tuan Muhammad Zaini Yanin, Timbalan Pengarah SPB, yang saya muliakan Tuan Haji Abidin bin Marjan, Timbalan Pengarah SPS, Puan Haji Ajana, KPPK menjalankan tugas SPB, Timbalan Pengarah SPB, Tuan Murin Beting, Timbalan Pengarah SPM, semua KPPK, Ketua Konselor Negeri, semua KPP, semua penolong-penolong pengarah, dan seluruh warga JPN Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam itqan sektor pendidikan Islam. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kelapangan waktu, dikurniakan kesehatan, dipanjangkan umur, hidup lagi kita pagi ini, tuan-tuan. Ada satu qaul sahabi, ya, dia kata, iza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kita berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Wa iza amsayta fala tantazir sabah. Kalau berada di waktu petang, jangan tunggu waktu pagi besok. Oke, apa maksudnya, teman-teman? Kita jangan bertangguh dalam tugas kita. Kita jangan bertangguh dalam
tugas kita. Sebab kalau kita bertangguh, kita tidak tahu apa tugas-tugas yang datang. Banyak lagi. Macam kita di Jabatan Pendidikan kan, satu hari saja berapa surat yang sampai kan. Pengarah timbalan-timbalan mau pas tu, mau minit tu, cukup banyak. Kalau kita tangguh hari ini ke besok, petangnya banyak lagi yang datang. Maka banyak perkara yang terlepas pandang. Ya, jadi itu saja saya punya pesan sebelum saya baca teks ucapannya. Kemudian satu kata pepatah Arab, dia kata la tuakhir amala yaumika ila ghadika. Lupa pula saya. Jangan tangguh kerja hari ini kepada hari esok. Ya. Jadi saya akan bacakan teks ucapan ini untuk menghargai orang yang buat ni kan. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat kita semua hadir di Perhimpunan Bulanan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah bulan Jun 2023. Terima kasih atas komitmen dan kerjasama sektor pengurusan selaku urus dia bersama Perhimpunan Bulanan pada hari ini yang merupakan salah satu platform untuk menghimpunkan warga kerja jabatan pada setiap bulan. Selain itu, pertemuan sebegini juga adalah sebagai satu wadah untuk semua warga berjumpa, berinteraksi dan saling mengenali antara satu sama lain meskipun berbeza bahagian dan tugasan. Saya juga amat menghargai kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke majlis ini. Sesungguhnya majlis sebegini merupakan satu platform penting bagi menghimpunkan sebagian besar warga JPN untuk mendengar amanat daripada pengurusan tertinggi yang dijajarkan dengan hasrat dan aspirasi kementerian. Tuan-tuan dan puan-puan, sedar tak sedar kita telah berada dalam pertengahan tahun 2023. Tinggal lebih kurang 6 bulan sahaja lagi sebelum tahun 2023 berakhir. Kita telah mengharungi tahun ini dengan pelbagai cabaran dalam memastikan perkhidmatan kepada kumpulan sasar yang memerlukan benar-benar sampai dan dimanfaatkan secara berkesan. Saya sentiasa yakin dan percaya bahawa seluruh warga JPN Sabah sentiasa berusaha sedaya upaya dalam menyediakan perkhidmatan terbaik kepada mereka yang memerlukan. Sama-samalah kita berusaha meningkatkan motivasi diri masing-masing untuk terus berkhidmat dengan cemerlang. Segala tahniah diucapkan kepada semua warga JPN Sabah yang mendapat anugerah pekerja contoh bulan Jun. Semoga anugerah yang diterima ini memberi semangat kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk meneruskan kecemerlangan dalam melaksanakan tugas harian, dan saya berharap ia menjadi pendorong kepada warga Jabatan Pendidikan Negeri Sabah yang lain untuk meningkatkan usaha dan komitmen masing-masing bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan. Sempena bulan Zulhijjah yang mulia dan penuh barakah ini, marilah kita merasai kemanisan silaturahim agar hubungan kita warga jabatan menjadi semakin erat dan penuh bermakna. Diharapkan semua warga kerja Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dapat terus berusaha mengukuhkan kerja sepasukan sesama kita, mendoakan kebaikan dan kesejahteraan semua, seterusnya bersama-sama berpadu tenaga ke arah meningkatkan kecemerlangan. Apa yang penting di dalam perkhidmatan ini, kita perlu ada keikhlasan dalam melaksanakan tugas dan sentiasa menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam tugasan ini juga kita perlu menimbulkan semangat teamwork yang baik di dalam persekitaran kita. Semoga seluruh warga JPN yang dikasihi terus beristiqamah dan beriltizam untuk menyampaikan perkhidmatan yang terbaik dengan lebih cemerlang dan berintegriti. Sebelum mengakhiri ucapan selamat menunaikan haji kepada Tuan Pengarah dan semua kaki tangan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah yang terpilih menjadi Duyufur Rahman tahun ini, marilah sama-sama berdoa semoga semua jemaah haji yang akan menunaikan rukun Islam kelima dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kelapangan dan kesehatan sepanjang berada di tanah suci nanti, dan dapat melakukan ibadah dengan sempurna, seterusnya mendapat haji mabrur. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis merakamkan ucapan terima kasih. Hadirin dan hadirat yang dihormati, majelis diteruskan dengan mendengar ucapan serta amanat daripada Yang Berusaha Tuan Muhammad Zaini bin Yamin, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD untuk menyampaikan ucapan. Majelis mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Indonesia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, dan satu lagi salam ABC. Salam ABC ini tuan-tuan kita kena tahu, salam anak yang baik lagi cerdik. Itu yang telah dibawa oleh KPPM, Datuk KPPM kita. Itu anak yang baik lagi cerdik. Terima kasih kepada saudari Pengurusi Majlis yang saya hormati, Tuan Haji Abidin Marjan, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah, Tuan Mudin Beting, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid, Puan Haji Hajana, menjalankan tugas Sektor Pembelajaran. Terima kasih. Tahniah kepada Sektor Pengurusan Sektor Pendidikan Islam yang di bawah kepimpinan Ustaz Roslan Diming, KPPK, Sektor Pendidikan Islam bersama dengan Puan Azizah Haji Baba, Sektor Pengurus KPPK, Sektor Pengurusan. Tuan-tuan ketua-ketua sektor, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Jadi ada panjang juga teks yang disediakan. Ustaz Roslan kata tadi mau baca kan tidak, dan Tuan Mudin kata baca semua lah. Saya kata saya pun sebenarnya baru dapat juga ni kan, tapi sebenarnya terima kasih kepada Sektor Pendidikan Islam. Mereka telah memberi taklimat petang kemarin, Puan Nurul, mana Ustazah Nurul, tapi minta maaf Nurul, saya tak baca. Baru pagi tadi saya lihat ada, saya rumuskan sajalah macam Tuan Paisin kata. Saya rumuskan ada dua perkara penting lah yang saya nak bercakap berdasarkan pada teks ini. Tapi apapun, saya nak mengulas tadi apa yang, sebelum saya lupa, apa yang dibawa oleh Ustaz Roslan tadi. Dia kata tentang peluang masa yang ada pada kita. Jangan tunggu sampai petang. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, masanya ada 3 saja dalam hidup kita. Pertama, yang sudah berlalu kemarin atau sebelum-sebelum itu, yang mungkinnya telah menjadi sejarah dalam hidup kita, ataupun bukan jadi sejarah. Kalau dia bermakna jadi sejarah lah, kalau tidak bermakna hilang macam tu je lah kan. Kalau dia bermakna, kemarin kita mungkin rumah kita dibaiki dan sebagainya, mungkin jadi sejarah, tarikh itu kita ingat. Tapi kalau dia tidak ada makna, itu juga saya orang sejarah. Bila cakap sejarah ni, peristiwa yang ada makna pada kita. Yang kedua, masa sekarang ni, yang ada sekarang ni, lepas ni mau buat apa. Dan ada masa ini sekarang ni, masih ada lagi masa kita untuk tambah baik. Ada masa lagi, lepas ni mau buat apa, boleh lagi tambah baik kan. Petang ni mau buat apa gitu. Dan masa yang akan datang besok, yang belum tahu lagi apa-apa, walaupun kita merancang, belum tahu sama ada kita dapat atau tidak. Mungkin tidak tahulah. Kemarin kami terima kasih pada SPM, kemarin kami menziarah anak kita yang meninggal. Anak kita yang meninggal, Puan Fadilah KPPK. Kami ziarah anak kita yang meninggal, anak kita tahun 1. Itu pun kita tidak tahu, paginya dia pergi sekolah, petangnya accident. Tengah hari, pagi itu juga dia accident. Jadi ini pun kita tidak tahu. Kita pun tidak tahu yang besok atau petang ni pun tidak tahu. Okey, itu ulasan. Jadi gunakanlah masa ini tuan-tuan, apa yang tadi dikatakan oleh Ustaz tadi. Banyak sudah yang dikatakan oleh Ustaz tadi berkaitan dengan apa yang kita nak lihat untuk Jabatan Pendidikan Negeri Sabah kita ni. Tuan-tuan dan puan-puan, 2 minggu ni saya rasa ialah kita doakan Tuan Raisin dan juga rakan-rakan kita yang telah berada di Mekah sekarang, mereka dapat menjalankan fardu haji dengan tenang, lancar dan sebagainya. Untuk kita berada di sini, kita terus bekerja bersama dengan pengurusan tertinggi yang ada di depan ini dan juga KPPK, KPP yang ada. 2 minggu lepas 2 minggu ni dan minggu lepas
saya hadir 2 mesyuarat penting. 1 mesyuarat pengurusan. Dan hari ini lepas mesyuarat pengurusan saya telah ambil tindakan, dan hari ini ada beberapa perkara yang perlu lagi kena duduk bersama. Tuan-tuan dan puan, mengambil roh pengorbanan Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya Nabi Ismail. Saya ingat, saya tidak perlu mengulang itu. Tapi apa roh yang ada pada kita, pengorbanan yang ada pada kita. Saya juga nak menyebut tentang SPM, pengorbanan kita untuk meningkatkan SPM. Tahniah, sebenarnya kita sepatutnya berasa bangga tahun ini. Nama kita di peringkat dialog prestasi di naik nama kita Sabah 92.22, betul lah? Kalau saya dapat ingat, meningkat daripada 89.97 tahun lepas. Meningkat. RMS kita meningkat 2.61, tidak silap saya tidak tengok kertas lah. Kemudian dari segi grade purata juga meningkat daripada 5.35 meningkat pada 5.25. Quality juga 5.22, meningkat dari segi quality. Mana itu menunjukkan bahawa kita telah bekerja. Saya tidak tunjukkan kepada mana-mana sektor, walaupun di bawah ini ada di bawah pembelajaran, tapi sebenarnya sepatutnya kita bangga. Kita telah bekerja keras untuk memastikan anak-anak kita yang seramai tahun lepas yang duduk peperiksaan seramai berapa ribu? Saya ingat hampir pada 36.000. Tapi yang menyedihkan lagi, kita kena jawab pula ada 1.564 anak kita tidak hadir ke sekolah. Dan kami sudah melihat dengan beberapa sektor untuk melihat anak kita tahun ini ada 36.600 yang akan didaftar. Mungkin SPP akan daftar anak ini, telah pun didaftar mungkin. Lebih kurang dalam 7 hingga 8 bulan lagi mereka akan duduk peperiksaan. Kita tidak mau lagi 1.500 ini mereka akan hilang. Itu belum lagi cerita yang gagal. Yang gagal saya boleh catat ini adalah 2.628 orang anak kita gagal. Yang ini kemana sudah nih anak-anak ini? Ini tenaga-tenaga yang kita perlukan. Mereka sudah gugur awal. Kemana mereka itu? Campur dengan yang tidak hadir tadi itu, sudah berapa orang? Hampir 4.000 mungkin anak kita sudah hilang dalam sistem yang mungkin tidak dapat meneruskan. Tuan-tuan dan perempuan, inilah mungkin cabaran pada kita yang memerlukan pengorbanan yang lagi hebat, bukan setakat kualiti kerja kita, tapi juga seperti Ustaz ya, kesepakatan, kebersamaan kita dalam sektor maupun di peringkat BPD maupun di peringkat sektor dan juga unit masing-masing untuk melihat ini. Kalau tidak tuan-tuan, kita tidak mau lagi 36.000 yang akan datang ini, berapa lagi yang akan tumbang? Berapa lagi akan tumbang? Itu belum lagi kita bercakap tentang sistem yang duduk dalam sistem Panora. Berapa orang? Ini adalah cabaran kita di peringkat negeri, dan ini bukan tugas sektor tertentu. Ini tugas kita sama-sama. Semua kita ini ada peranan masing-masing. Tak kisahlah tuan-tuan berada di kawangan ke, di pentadbiran ke, karena tuan-tuan akan memudahkan urusan guru-guru kita di sekolah. Kenaikan pangkat kita jaga. Ada sektor kat sini, mana itu, konseling, ada alim di situ. Macam mana kita nak menyantuni guru-guru kita di bawah? Mereka perlu disantuni. Jangan kita datang, kita marah-marah cikgu, ini tidak betul, itu tidak betul. Santuni mereka dengan baik.
Mereka perlu disantun. Lebih lagi guru-guru baru kita yang baru hadir ke sekolah ini. Bimbinglah mereka. Itu sebab peranan kita di PPD dan juga di negeri ini sangat besar, tuan-tuan. Saya melihat data kita dari Tuan Halim, berapa ramai guru kita yang perlu dapat bimbingan, kan Tuan Halim, kita tim. Dan dibentangkan di peringkat kementerian juga, berapa guru kita, dalam umur berapa guru kita ni yang stresnya berlebihan. Stres kerana kerja, stres kerana keluarga, kerjaya dan sebagainya, keuangan dan sebagainya. Kalau kita nak lagi lipat 5 atau 4 grade purata tu kita baiki guru kita. Jadi ini tuan-tuan cabaran kita untuk kita lihat bersama bagaimana kita nak meneruskan lagi pendidikan di negeri Sabah kita ini, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, saya juga, ini yang kedua lah tadi tu. Saya juga, sub yang kedua adalah saya juga melihat, saya nak jumpa dengan pendidikan Islam hari ini. Juga ramai anak-anak kita tak boleh solat. Tidak boleh solat, tidak boleh ikra satu pun tak boleh. 6 tahun dalam sistem. Apa yang kita buat sebenarnya? Nah, ini perkara-perkara yang kita perlu lihat. Itu belum lagi lihat yang tak boleh membaca, numerasi, literasi. Mungkin bukan anak kita, tapi itu adalah anak murid kita, warga kita, anak-anak yang berada di pedalaman, yang dua bandar dan sebagainya. Ini perlu tuan-tuan, dan bagi saya dua mesyuarat itu saya rasa saya cakap dengan pengarah BPI Ustaz, dia punya permulaan, dia cakap apa tau, saya kata saya sampaikan dalam mana-mana blog, mari kita sama-sama berkongsi dosa dan pahala. Ustaz Hasan, Ustaz Hasan lah, Ustaz Fauzi, tuan-tuan, ini tugas tanggungjawab amanah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tugas ini berat dan tidak boleh dipikul oleh pengarah timbalan KPPK. Kita ada kumpulan semua sektor, 14 sektor ini, dan tidak ada kekecualian, termasuklah PPD kita, termasuklah di sekolah kita. Jadi ini perkara-perkara yang perlu pengorbanan yang besar, tuan-tuan. Kalau kita kena kaitkan apa yang kita nak cakap, tidak lama lagi kita akan jalankan ibadat korban, hari raya korban. Jadi korban ini besar artinya bagi kita dalam konteks pendidikan kita. Semua orang bercakap tentang pendidikan sekarang. Dan saya mohon pada tuan-tuan, sama-sama kita melihat, kita baru saja kehilangan anak kita di Pitas, Tuan Mudin. Terima kasih Tuan Mudin juga tim tindakan segera. Terima kasih Tuan Halim menyantuni guru-guru kita di Pitas, guru-guru kita di PSKMK Pinggan Pinggan. Betapa mereka susah hati bila mereka mula mendapat bukanlah tekanan, tapi seolah-olah mereka disalahkan. Tapi terima kasih Tuan Halim, tim John Faisal, tim ini bergerak cepat untuk menyantuni balik guru kita, pulihkan tenaga mereka, pulihkan. Kita memerlukan itu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dalam konteks kita lagi di jabatan ni, santunilah bos-bos, santunilah anak-anak buah kita, lihat anak buah kita, santuni mereka, kerana perkara-perkara ini sangat penting untuk kita melihat organisasi kita punya sektor, unit dan juga jabatan pendidikan keseluruhannya berada dalam tahap yang terbaik untuk kita melahirkan anak-anak yang terbaik juga di peringkat sekolah masing-masing. Jadi saya ingat itu dua perkara dan juga perkara yang perlu saya sampaikan. Ada banyak perkara lagi yang dibincangkan, bukan ini saja. Ada banyak lagi perkara kehadiran.
Kita sudah di tingkat kementerian sudah mula melihat budak tingkat anak-anak kita tahun ini mula daripada tingkatan 4 tahun lepas untuk SPM, literasi, numerasi, STEM, semua ini dilihat oleh kementerian. Jadi bila telah dilihat, kita kena menyambut di peringkat. Rasanya tidak perlu menunggu tuan-tuan. Kalau telah dapat apa-apa maklumat daripada kementerian, hadir, berjumpalah dengan KPPK Timbalan, bagi tahu apa tindakan kita di peringkat negeri. Karena kalau kita tunggu sampai petang, Ustaz, besok kita sudah lupa apa yang buat kita. Cepat. Sorry ya, saya nak tambah sedikit lagi. Thank you, saya nampak Lim ada di ujung sana. Lim, thank you. 120 orang murid kinestetik SPM. Ustaz, berapa yang lulus? Yang kita tidak jangka lulus dapat C dan B budak-budak ini. Saya tengok dia punya keputusan budak-budak daripada St. Mary, Segalio yang memang dirasa tidak akan lulus. Tapi bila mereka ke pusatku, alhamdulillah ramai anak kita ni yang lulus. Dan kita lihat bagaimana pendekatan yang di pusat di pusatku itu digunakan di sekolah. Tuan-tuan, kita kena ubah cara ini. Kena ubah, tidak ada lagi pendekatan yang biasa. Perlu ada pendekatan luar biasa dalam mengajar anak-anak kita sekarang ini. Dan insya-Allah kami akan panggil Lim sudah dapat surat. Dapat surat. Untuk kita tengok pula anak kita di Kota Belud. Saya kena hargai dia. Termasuk Tuan Ambrose, dia yang ketua dulu. Itu adalah antara tim yang sangat-sangat memberi komitmen tinggi dalam kita melaksanakan program. So itu saja tuan-tuan dan puan. So mari kita sama-sama untuk bergerak memastikan bahawa hal 7 Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, khususnya plan strategik itu sudah ada. Tengok balik, jangan hilang plan strategik itu. Kita sudah buat, pernah kita buat tu. Kita sudah, dan hari ini pun ada meeting untuk melihat balik. Dan juga tuan-tuan ada SKU di peringkat tuan-tuan dan perempuan. Jangan ada SKU itu, kalau boleh tengok tiap bulan apa telah jadi dalam SKU itu. Kalau tidak, kalau setahun sekali mau tengok, kan tidak tahu apa jadi dia. Okey, itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada sektor pendidikan Islam dan juga sektor perancangan, sektor pengurusan. Kita bagi tepukanlah kepada dua sektor ini. Terima kasih kepada kehadiran semua yang hadir. Walaupun saya tengok tidak ramai, mungkin ramai yang keluar bertugas di luar. Terima kasih atas kehadiran dan juga tahniah kepada mereka yang menjadi pekerja contoh. Jadilah pekerja contoh yang terbaik. Contoh, jangan contoh untuk bulan itu saja. Teruskan jadi contoh. Jangan bila kata bulan ini saja jadi contoh, bulan ini saja, tidak boleh begitu. Teruskan jadi contoh sampai bila-bila. Selagi kita menjadi guru. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita teruskan dengan pembacaan ikrar integriti perkhidmatan awam. Dengan itu, majlis menjemput dan mempersilakan Ustaz Muhammad Nizam bin Tahir bagi mengetuai bacaan ikrar. Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia, membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Sekarang ini kami berazam meningkatkan mutu perkhidmatan, bekerja dengan penuh tanggungjawab, berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri, berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan,
bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara, bekerjasama dalam membantras kelemahan dan musuh-musuh negara, dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Majelis merekamkan ucapan terima kasih. Majelis diteruskan dengan penyerahan surat watika pelantikan dan penyampaian sijil pekerja contoh bagi bulan Jun 2023. Penyampaian pertama adalah penyerahan surat pelantikan timbalan pendaftar institusi pendidikan dan guru di bawah subsection 5/3 Akta Pendidikan 1996 dalam kurungan Akta 550 yang telah diberikan kepada Tuan Pengarah sendiri, iaitu Tuan Raisin bin Saidin, Pengarah Pendidikan Negeri Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, dan juga Tuan Haji Abidin bin Marjan, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah. Seterusnya, penyampaian penerima sijil pekerja contoh bagi bulan Jun 2023 kategori pencalonan sektor. Sektor pertama, sektor perancangan dan pengurusan PPD, kita jemput Cikgu Tam Yun Fuk. Sektor seterusnya, sektor pengurusan sekolah, kita jemput Puan Rozi Munsing. Seterusnya, kita jemput Encik Muhammad Saiful Ambuta. Daripada sektor sumber manusia, kita jemput Cik Julia bin Harith. Dari sektor pembangunan murid, Encik Abdul Zani Ibnu Hasan. Dari sektor pengurusan, kewangan akaun dan pentadbiran, kita jemput tak lain dan tak bukan Encik Muhammad Jamaluddin Jaafar, Kapar. Seterusnya, kita jemput Puan Norila binti Muskimin. Dan daripada unit pentadbiran, Encik Sayagulu bin Abdul. Tahniah kepada semua penerima. Hadirin dan hadirat sekalian, Majlis Perhimpunan Bulanan Jun sampai ke penghujungnya.
Majelis sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih di atas kesudian yang berusaha Tuan Muhammad Zaini Binyamin, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, kerana bersama-sama kita pada pagi ini. Bagi pihak urus setia, kami memohon ampun dan maaf seandainya ada tersilap mengatur bicara. Semoga kita akan bertemu lagi di bulan hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.